Belanjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R iaitu Revitalize atau memperkasa dirangka berdasarkan 3 matlamat induk. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan. Dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin. Selain daripada pendekatan yang lebih bersasar, kerajaan juga akan mengimbangi kemampanan kewangan kerajaan, keseimbangan pembangunan antara wilayah dan bandar serta mengangkat nilai-nilai murni membentuk ekonomi yang kita idamkan melalui belanjawan ini. Datuk Yang di-Pertua, matlamat pertama iaitu kesejahteraan rakyat akan dimanifestasikan secara holistik. Memahami permasalahan dan keresahan rakyat ialah perkara asas. Kesejahteraan rakyat kekal kepentingan paling utama. Seikat bas sirih serumpun bak serai. Strategi pertama ialah perjuangan kita untuk memerangi pandemik COVID-19 dan melindungi kesihatan awam. Dalam bulan Ogos yang lalu, ahli-ahli yang berhormat telah bersatu hati meluluskan 2 akta penting bagi menangani COVID-19. Yang pertama ialah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2009 COVID-19 2020. Akta ini memberi pengecualian atau relief kepada rakyat yang tidak mampu memenuhi obligasi kontraktual seperti pembayaran sewa akibat penularan wabak ini. Pusat Mediasi COVID-19 juga ditubuhkan khusus untuk membantu kumpulan B40 dan M40 serta perusahaan mikro yang bertikai berhubung obligasi kontraktual. Manakala Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 pula membenarkan had statutory hutang kerajaan dinaikkan sementara sehingga 60% daripada KDNK berbanding dengan 55%. Di bawah akta ini, Parlimen telah meluluskan siling peruntukan 45 bilion ringgit bagi kumpulan wang COVID-19. Ketika akta tersebut dibentangkan, terdapat panggilan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk meningkatkan siling kumpulan wang COVID-19. Mengambil kira gelombang wabak terkini dan keperluan sehingga tahun 2022, kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta tersebut kepada Dewan Yang Mulia ini untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak 20 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pakej kita prihatin, bantuan tambahan bagi kesejahteraan rakyat, keperluan barisan hadapan dan juga perolehan vaksin kelak. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sama-sama menyokong cadangan ini. Datuk Yang di-Pertua, tahun ini kerajaan telah memperuntukkan 1.8 bilion ringgit bagi pelaksanaan kawalan pergerakan serta keperluan perkhidmatan kesihatan awam berkaitan COVID-19. Antaranya untuk membeli kelengkapan pelindungan diri atau PPE, reagen dan juga bahan guna habis. Bagi tahun hadapan, sebanyak 1 bilion ringgit lagi akan diperuntukkan untuk membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini antaranya merangkumi pertama, 475 juta ringgit bagi pembelian bekalan reagen, kit saringan dan bahan guna habis khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan atau KKM. Kedua, 318 juta ringgit bagi penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer kepada petugas barisan hadapan KKM. Ketiga, 150 juta ringgit kepada agensi pengurusan bencana negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Keempat, 50 juta ringgit bagi perolehan peralatan, bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di hospital pengajar universiti. Serta kelima, menambah peralatan pengoperasian fasiliti pergigian, perkhidmatan klinik secara maya serta penyediaan fasiliti zon saringan dan termometer di kemudahan kesihatan bagi memenuhi SOP norma baharu. Kerajaan menghargai pengorbanan dan keringat petugas barisan hadapan dalam mengendalikan wabak COVID-19 ini. Sejak Mac lalu, kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan KKM dan ia akan diteruskan
sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 bagi menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Datuk Yang di-Pertua, the war is not over, and unless an affordable and accessible vaccine is available. Kerajaan komited untuk mendapatkan sumber vaksin COVID-19, antaranya melalui penyertaan ke dalam program COVID-19 Vaksin Global Access atau COVAX. Dijangkakan bekalan vaksin COVID-19 melibatkan kos melebihi RM3 bilion untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Selain itu, bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit, kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumokokal, influenza serta COVID-19. Pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan anak-anak terhad kepada RM1,000. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000 dan had pelepasan cukai bagi skop perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000.